Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama dengan anda pada pagi ini, dan alhamdulillah pagi yang sangat indah. Bersama dengan saya Da'i Hadari, insya-Allah saya akan bersama dengan anda, temankan anda sehinggalah ke penghujung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini. Dan hari ini para penonton sekalian, hari Khamis 12 Mei 2022, dan pagi ini kita nak sama-sama dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan satu topik yang sangat istimewa berkaitan dengan sirah, yang mana kita akan fokuskan kepada 25 Rasul, yang mana para penonton sekalian kita nak fokuskan kepada pagi ini, iaitu salah seorang daripada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Nabi Zakaria alaihi salam. Alhamdulillah, dan insya-Allah saya mohon kepada anda semua untuk tonton sehinggalah ke penghujungnya supaya kita dapat sama-sama beroleh ilmu berkaitan dengan Nabi Zakaria ini. Dan pada pagi ini sangat istimewa kerana saya bukan keseorangan yang mana akan memberikan pencerahan kepada kita semua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum pergi dengan lebih jauh, taqabbalallahu minni wa minkum Ustaz. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Siamana wa siamakum. Alhamdulillah, biasanya kita raya kat Malaysia lah. Amboi. Tak nak bagi tahu lokasi tu saja. Dah kat kampung lah, Pahang kan. Di Pahang Ustaz. Alhamdulillah. Saya balik tapi sekejap benar Ustaz, di Perak tu. Sebab dah kena bekerja balik Ustaz. Allah tak apa. Tak apa, insya-Allah. Baik Ustaz, hari ni kita nak bicarakan, kita nak sembang-sembang tentang topik yang sangat istimewa pada pagi ini, dan saya yakin para penonton di rumah juga insya-Allah banyak juga persoalan soalan nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz, tapi dengan syarat. Ini syarat pada pagi ni, ada undang-undang ya. Soalan anda mestilah padat, ringkas dan bertepatan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Kalau ada soalan boleh sahaja hubungi kami di 1-800-88-1677. Itu taliannya. Okey, saya ulang, 1-800-88-1677, ataupun boleh saja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, alhamdulillah selesai saya tanyakan, saya maklumkan kepada anda platform untuk bertanyakan soalan, insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamil anbiya." Wahai Rasulullah, berapa orang para nabi dan rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mi'atu alfin wa 'ashruna alfan." 120,000 orang. Kemudian ditanyakan, "Ya Rasulullah, kam ar-rasul minhum?" Kata Nabi SAW, Abu Zar bertanya, berapa orang rasul pula daripada kalangan 124,000 itu? Kata Nabi SAW, "Salathumi'atin wa thalathata ashar," yang bermaksud 313 orang. Dan wajib kita ingat 25 orang rasul. Soalan di awal ini sebagai mukadimah, mengapakah daripada ramai rasul dan nabi ini dikelaskan pula kepada 313 orang, dan wajib kita ingat 25 orang rasul dan terkandung dalam Al-Quran? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Da'i Hadari yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan-rakan penonton yang bersama, saya mohon izin untuk mulakan dengan lafaz doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon perlindungan dengan Allah daripada bisikan syaitan yang mengganggu. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Mohon berkat. Saya mohon bacakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sempurnalah keberkatan saat kita mengucapkan salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Baik, terima kasih Da'i Hadari, dan saya kira soalan itu sebenarnya dia menjawab doa kita pagi tadi. Kan? Ya, Ustaz. Sebab setiap kita berdoa pagi tadi, ya, wajib berdoa, bukan sunat berdoa. Sebab doa ni hukumnya sunat. Betul. Ya, kalau kita duduk, kita nak sunat kita berdoa, ya, dalam bahasa apapun. Doa adalah soal al-khair ilallah. Minta benda baik pada Allah, itu dianggap doa, kan? Tapi dalam banyak-banyak doa itu ada doa yang wajib kita minta, ya. Wajib minta, kan? Jadi apa yang wajib kita minta adalah
ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah, sebab itu doa. Kalam ad-doa, ya Allah, hidayahkanlah aku, ya Allah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Itu kita minta. Betul. Lepas tu Allah terangkan dalam ayat berikutnya, apa jalan lurus tu? Ya, jalan lurus tu apa? Saya suka apa kata Buya Hamka, dia kata istananya telah kulihat, tetapi di mana jalannya? Sebab semua nak buat baik, tetapi jalan nak buat baik tu yang kita tak jumpa. Maka Allah terangkan jalan, ya. Sebab baik, semua fitrah naluri nak jadi baik. Betul. Baik. Nak cepat nak jawab soalan Da'i Hadari, maknanya jalan yang lurus itu Allah kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah diberi nikmat, ya. Dalam surah yang lain Allah menerangkan, sebab Quran ini tafsir tertinggi adalah al-ayah tufassirul ayah. Ayat Quran menafsirkan ayat. Itu adalah tafsir yang paling tinggi dia punya nilai dia. Maka Allah menerangkan pula makna orang yang diberi nikmat. Takut kita sendiri buat penafsiran sendiri. Tengok orang tu besar rumah dia. Itulah nikmatnya. Oh, itu nikmat agaknya. Ini yang aku sebut doa pagi tadi. Tak, ya. Allah kata siratal ladzina an'amta alaihim, ialah mereka adalah dari kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya, dan sehingga Allah sebutkan kemudian hasuna ulaika rafiqa. Ni kena aminkan ni. Amin. Ya Allah, jadikanlah mereka sebaik-baik yang kita rafiq, yang kita rapat. Dan serapat bagi orang beriman adalah membaca Quran. Dan sebab itu kenapa 25 nama itu terbit? Sebab nama tersebut termaktub di dalam Al-Quran. Walaupun jumlah 313 ataupun khilaf sebenarnya di kalangan ulama berdasarkan mereka pegang hadis itu kuat atau tak kuat. Tetapi mereka percaya bahawa dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-An'am sahaja ada 18 nama yang dibuat secara detail. Paling banyak nama Nabi dalam surah Rasul itu dalam surah Al-An'am, dan kemudian dalam surah-surah yang lain, surah Hud, surah Anbiya. Dan bila dibilang maka 25. Sebab itu 25 ini kalaulah Nabi lain kita jumpa dalam catatan-catatan kitab-kitab lama dan kita rasa macam tak berapa tahu, tidak jadi masalah. Tetapi kalaulah nama tersebut dalam Al-Quran, sebab Al-Quran ni wajib kita imani, cukup satu huruf kita tidak beriman dengan dia, seorang itu telah dianggap tidak beriman. Sebab beriman dengan kitab Allah adalah merupakan rukun daripada iman. Jadi sebab tu bila kita mendalami tentang Nabi, contohnya pada pagi ini, sebenarnya kita sedang mendalami Al-Quran, kita sedang memberi makan pada roh kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kenyang roh kita pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Termasuklah dalam kisah 25 rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ialah Nabi Zakaria alaihissalam. Subhanallah. Baiklah para penonton sekalian, saya yakin mungkin adalah soalan-soalan yang anda rasakan itu perlu ditanyakan. Boleh terus tanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya Ustaz, Nabi Zakaria alaihissalam, siapakah baginda Nabi Zakaria alaihissalam ini? Kerana difahamkan baginda juga berketurunan daripada keturunan Nabi Sulaiman. Silakan Ustaz. Baik. Dalam banyak keterangan juga daripada Abi Dzar, banyak dia punya siri bertanya pada Nabi tentang soalan tentang Nabi-Nabi terdahulu. Daripada 25 Nabi tersebut, 4 dari kalangan golongan orang Arab, ya, 4 daripada golongan Arab, dan selain daripadanya adalah kebanyakan daripada Bani Israel. Dan bila sebut Bani Israel dan kita bercerita tentang Nabi Allah Zakaria, ya, kalau kita tengok dalam catatan-catatan, contohnya dalam Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibn Kathir ataupun Qisasul Anbiya, menyatakan bahawa Nabi Allah Zakaria itu namanya Zakaria ataupun Zakaria, ya. Yang maksudnya adalah zakarahullah, ya, orang yang mengingati Allah, ataupun Allah mengingatinya, ya. Dan Nabi Zakaria ini kalau kita tengok daripada keturunannya adalah Zakaria bin Barkhaya ataupun Dan ataupun Ladan, ya, bin Saduq bin Muslim, sampailah rentetan dia sampai kepada Nabi Allah Sulaiman bin Dawud, dan sampailah kepada sampailah kepada Yahuza, sampailah kepada Nabi Allah Yaqub, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu susu galo keturunan Nabi Allah Zakaria ini. Subhanallah. Maksudnya satu kehebatan, iaitu
Bani Israel, mereka dianugerah begitu banyak, begitu ramai para rasul. Tapi ada kisah di sebaliknya, mungkin Ustaz akan terangkan nanti bagaimana mereka ini tetap tidak beriman. Bahkan ada ancaman-ancaman juga terhadap Nabi Zakaria alaihissalam. Baiklah Ustaz, mungkin baik juga kalau kita bawakan soalan daripada sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ni. Daripada Jura Azlin Sufian, katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kisah perjalanan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam? Ciri-ciri baginda, saya yakin ni mungkin peribadi baginda, dan apakah cubaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya? Mungkin Ustaz boleh ceritakan secara awal. Baik, Masya Allah, terima kasih Jura Izlin. Baik, kalau kita tengok tadi kita sebut Nabi Zakaria dengan nasab dan keturunan. Ada sahabat tanya pada Nabi SAW, ayyun nas akram, ataupun man akramun nas, siapa manusia paling mulia? Nabi sebut, kalau kamu nak tanya tentang mulia, pada keturunan yang paling mulia adalah Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Dia li'annahu huwa nabi ibnun nabi. Sebab kalau nak kata keturunan manusia paling mulia atas nama keturunan yang paling mulia, Nabi Yusuf, dia nabi rasul, ayahnya nabi rasul, tuknya nabi rasul, tuk lagi nabi rasul. Tetapi Nabi SAW menyatakan bahawa kemuliaan bukan terletak sepenuhnya pada keturunan. Dan sebab itu kata Nabi dalam hadis, barang siapa yang memperlambatkan amalnya, maka keturunannya tak mempercepatkan dia. Maknanya, kalaulah amal kita tak buat, keturunan kita bagus, tetapi keturunan yang bagus itu tak akan melonjak dia untuk menjadi mulia dan dekat di sisi Allah Subhanahu. Tak menjamin dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa dalam agama, nasal dan keturunan sangat perlu dijaga. Baik, soalan tadi ialah berkaitan dengan siapakah peribadi Nabi Zakaria dan cubaannya. Baik. Bila kita nak cuba masuk lebih dalam ke dalam kisah Nabi Allah Zakaria alaihissalam, kita tahu bahawa Nabi Zakaria daripada Bani Israel. Betul. Bila kita sebut Bani Israel, kita terus lihat sejarah panjang dia. So, sejarah panjang Bani Israel mestilah bermula daripada anak Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishaq, turun pada Nabi Yaqub, kemudian pecah mereka pergi ke Mesir, kemudian patah balik zaman Nabi Musa, tak masuk pun ke Palestin, Yusha' bin Nun yang masukkan, dan kemudian bermulalah empire Bani Israel di sana. Okey. Setelah zaman Nabi Allah Sulaiman, pecah utara selatan. So ketika itu Israel berpecah dua, Israel utara, Bani Israel utara, dan juga selatan. Baik, berjalanlah semua benda itu sampai kepada zaman Nabi Allah Isa. Zaman Nabi Isa. Dan kita bila sebut Nabi Isa, dia adalah perenggan akhir, sebab Nabi Isa adalah Nabi akhir daripada Bani Israel, dan atas sedikit Nabi Yahya, atas sedikit dalam zaman yang sama Nabi Allah Zakaria. Jadi maknanya mereka berada pada penghujung zaman Bani Israel. Dan pada masa itu zaman kegemilangan Bani Israel dari sudut membentuk empire telah berlalu. Sebab empire Bani Israel mungkin hanya puluhan tahun sahaja. Dia tak seperti sejarah Islam. Wujud panjang. Seperti sejarah Islam yang panjang sampai 1000 tahun dan menguasai orang kata satu dunia, 2/3 dunia. Dia hanya ada antara dua sungai tersebut sahaja. Jadi dan inilah Israel Raya yang sedang diwar-warkan untuk dibangunkan saat ini. Baik, jadi kalau kita lihat kembali di sana, kita mendapati bahawa bila dah makin jauh daripada nabi-nabi terdahulu, dan kemudian kalaulah Bani Israel itu perlu kepada raja yang menguatkuasakan agar mereka patuh, maka sekarang dah tak ada raja yang baik dan patuh lagi. Yang ada adalah raja-raja yang derhaka dan rakyat-rakyat Bani Israel yang derhaka. Dan kita cukup bayangkan di sana, dan Nabi Allah Zakaria diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembalikan manusia berpegang kepada ajaran Taurah yang diturunkan sejak daripada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, dan itulah perjuangan dia. Dan cuba bayang perjuangan yang bukan alang kepalang, bukan senang, daripada semua lapisan yang paling tinggi derhaka pada Allah sampai yang paling bawah derhaka pada Allah, tepu kederhakaan, dan muncul Nabi Allah Zakaria
itu sudah cukup saya kira membayangkan betapa sukar ya menjadi dai pada hari itu. Allahu akbar. Dan yang hadari kita hari ini Allahu akbar mudah je tak kan. boleh bayang Ustaz ya, begitu susah nak berdakwah kepada kaum yang sememangnya boleh dikatakan bebal, menolak kebenaran, bahkan mereka dah merasakan mereka raja ketika itu. Allahu akbar. Baik Ustaz, tadi ada soalan berkaitan dengan ujian kepada Nabi Allah Zakaria. Cumanya jawapannya sekejap saja lagi boleh Ustaz ya. Jadi kalau anda nak tahu, nantikan selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, segala yang terbaik kami sajikan buat anda hanya di TV3. Termasuklah pada pagi ini, subhanallah, kita sama-sama dapatkan perincian, dapatkan ilmu, dapatkan manfaat berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ini, iaitu kita fokuskan kepada sirah, iaitu kisah 25 Rasul. Dan pagi ini kita bicarakan tentang Nabi Allah, iaitu Nabi Zakaria alaihi salam, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah Ustaz, saya tadi terfikir juga Ustaz, bagaimana begitu mulianya keturunan Nabi Allah, Nabi Zakaria ini, bagaimana berketurunan susul galurnya sehinggalah kepada Nabi Sulaiman, ya, subhanallah. Dan ialah mungkin para penonton di rumah yang baru ni dah 2 tahun tak balik kampung kan, baru-baru ni dapat balik Ustaz, kadang tu dia tiba-tiba pula ya, ada yang kata inilah Tok Ngah katanya. Tok Ngah mana pula ya, susul galur pula mana ni kan. Kadang-kadang tu itulah kemeriahan raya yang baru saja kita raikan baru-baru ini, subhanallah. Cumanya Ustaz, tadi Jura ada tanyakan, bagaimana cubaan, ujian yang dihadapi oleh Nabi Allah Zakaria ini? Silakan Ustaz. Baik, apabila kita dah buat latar belakang dia, so kita dah lukis latar belakang dia, maknanya itulah latar belakang manusia yang Nabi Allah Zakaria perlu temui dan dakwah mereka kembali kepada kebenaran. Sedangkan daripada peringkat paling tinggi dan paling bawah, semuanya dah derhaka kerana jauhnya hubungan dengan Taurah itu sendiri. Walaupun datang Nabi demi Nabi, tetapi Taurah sejak zaman Nabi Musa itu dah terlampau begitu jauh. Jadi itu cukup membayangkan kepada kita, tentulah kalau begitu ya, Nabi Zakaria takkan dijemput ceramah kan? Tak diundang dengan karpet merah kan. Tu nak dapat tauliah tu memang tak dapat. Memang tak dapat lah ya. Itu memberi gambaran. Maknanya kita dapat faham bahawa betapa kerasnya penolakan yang terpaksa diterima oleh Nabi Allah Zakaria ya. Dan Bani Israel kita tahu bahawa adalah bani yang dalam Al-Quran sendiri, pihak Yahudi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sampai sanggup mencederakan ya, hatta membunuh nabi-nabi mereka. Dan sebab tu nanti di penghujung lah mungkin ya, kita di penghujung nanti insya-Allah kalaulah soalan itu Jura bertanya, maka akhirnya kita akan jumpa bahawa yang paling maksima manusia boleh buat pada manusia yang lain adalah tamatkan riwayat dia, dan itu berlaku pada nabi yang kita sentuh pada pagi ini insya-Allah. Termasuk pada Nabi Zakaria. Termasuk Nabi Allah Zakaria. Allahu akbar. Bukan senang para penonton sekalian, ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul ini, termasuklah Nabi Zakaria alaihi salam. Itu belum cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi besar ujian dan dugaan yang dihadapi. Cumanya Ustaz, soalan daripada Syahir Alia Muhammad di Facebook, rakan kita di Facebook, katanya, apakah hubungan Nabi Zakaria alaihi salam dengan Imran, iaitu dan juga keluarga Ali Imran lah, istimewa hingga diabadikan dalam Al-Quran? Apakah hubungannya Ustaz? Baik, alhamdulillah, tentulah Syahir Alia. Syahir Alia tentu membaca Quran sehingga dapat relatekan soalan itu ya. Baik, pastinya kita tahu bahawa ada surah dalam Al-Quran, surah Al-Imran. Al bukan Al-Imran, tetapi Al bermaksud ahlu ataupun keluarga, ahli ya. Alu Muhammad, kita kata keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nak pergi lebih jauh ya, sebenarnya Ahlu Imran ataupun daripada Imran itu sendiri ya, daripada Imran, seorang lelaki soleh, seorang lelaki soleh yang merupakan pemuka bagi Bani Israel ataupun ketua
penjaga rumah ibadah bagi Bani Israel di zaman itu, di zaman dia. Kalau kita pergi lebih lama, kita mendapati bahawa Imran ini keturunannya sama ketika mereka berada di Mesir. Ya, bersama dengan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Datuk mereka yang juga bernama Imran. Dan kemudian mereka berpindah ke Palestin dalam peristiwa yang kita tahu, Nabi Allah Musa masuk kembali ke Palestin. Kemudian daripada keturunan tersebutlah lahirnya Imran yang diceritakan dalam Al-Quran yang sehingga menjadi surah tersebut. Dan apakah hubungan yang lebih erat antara Ali Imran ataupun Imran itu sendiri ya dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salam? Kita mendapati bahawa Al Imran ataupun Imran itu keluarganya, bila sebut keluarga, pertama isterinya. So isterinya itu dikatakan, ya, kalau kita tengok dalam perbahasan di kalangan muarrikh dan ulama ul hadis yang cuba menyusun sulam bagaimana nak buat penjelasan kepada kita, bahawa menyatakan bahawa isteri kepada Imran yang bernama Hannah, ya, dan kemudian isteri kepada Zakaria yang bernama Asya, mereka adalah adik-beradik. Jadi hubungan rapat itulah yang menyebabkan daripada Ali Imran kepada Hannah, maka lahirlah Maryam. Ya, daripada Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian daripada Zakaria, Nabi Allah Zakaria alaihissalam, dan juga yang disebut Ishaq tadi, lahirlah padanya Nabi Allah Yahya. Jadi di situ eratnya hubungan, dan pastinya kenapa? Sebab kisah ini sangat dekat dengan kisah kehebatan Siti Maryam dan kehebatan pastinya Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai nabi terakhir daripada Bani Israel yang bukan sekadar datang di dunia sekarang ataupun dulu, tetapi nanti akan menyempurnakan tanggungjawab membersihkan agama mengikut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebab itu dia menjadi sangat penting. Itu juga berat tugas kepada pastinya, Nabi Isa alaihissalam. Cumanya Ustaz, tadi Ustaz ada sebut setiap para Nabi dan Rasul itu ada kehebatan. Sekejap lagi saya nak tanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan siapakah Nabi Zakaria ini juga selain daripada seorang pendakwah. Cumanya kita nak alu-alukan pemanggil di talian ketika ini, orang Sungai Buloh, Haji Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Apa khabar Haji Ismail? Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Raya mana Haji? Saya raya balik ke Kedah. Kedah. Baik, silakan dengan soalan Haji. Okey, soalan saya begini Ustaz. Bagaimanakah cara berdakwah Nabi Zakaria alaihissalam ketika itu? Walaupun situasi baginda begitu sibuk dengan kerja-kerjanya sebagai tukang kayu, namun dakwah-dakwahnya juga tetap diteruskan. Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Ismail tanyakan soalan yang macam tahu-tahu je saya nak tanya soalan apa kejap lagi kan. Tapi tak apa. Bagaimana cara ataupun kaedah, metodologi dakwah Nabi Zakaria alaihi salam? Sebab tadi Ustaz sebut di awal, bukan senang nak berdakwah kepada Bani Israel itu. Bagaimana kaedahnya Ustaz? Baik. Kalau kita tengok dakwah yang paling masyhur adalah bil lisan lah. Bil lisan. Sebab lisan tu dua kan. Satu lisan al-hal, yang kedua lisan al-maqal. Lisan al-hal adalah kepribadian Nabi Allah Zakaria itu sendiri. Dan sebab itulah semua nabi Allah berikan kepada mereka kemuliaan dari sudut akhlak, tingkah laku. Ya, dan sebab itu Nabi memberi jaminan tentang perkara ini, sehingga Nabi SAW menyatakan bahawa aku dan nabi-nabi itu seperti bangunan yang sempurna. Hanya satu batu saja yang tidak cukup, maka aku mencukupkan batu tersebut. Maknanya Nabi nak sebut bahawa semua nabi-nabi terdahulu akhlaknya mulia, sebab dakwah pertama sekali adalah dengan lisan al-hal. Ya, lisan al-hal dengan kepribadian, ya, dengan kepribadian. Dan kemudian barulah lisan al-maqal. Dan bila sebut lisan al-maqal, maknanya lisan dari sudut tutur kata, ya, yang gunakan verbal. Sebab menarik, nanti kita akan mendapati bahawa ada Allah gambarkan bahawa ada masanya dia tak boleh bercakap. Tetapi Allah gambarkan dia tetap berjumpa dengan kaumnya dan menyuruh mereka bertasbih, bertakbir dan membesarkan Allah dalam bentuk isyarah. Maknanya nak bagi tahu bahawa tak berhenti sama sekali, walaupun dia berada pada dia sebenarnya mood happy sangat pada masa tu sebab dapat berita bahawa dia mendapat anak. Tak menyebabkan terlampau happy cuti seminggu mungkin, tetapi terus melaksanakan tanggungjawab. Tetapi kerana dia bertanya pada Allah apakah tanda-tanda bahawa bukti dia dapat anak dalam segala
kejanggalan logika, maka dia tidak bercakap. Tetapi nampak Allah gambarkan dia tetap keluar dan bercakap dengan kaumnya, menyuruh mereka bertasbih, bertahmid kepada Allah dalam isyarah. Jadi itu cukup beritahu kepada kita, sebab mungkin Tuan Haji Ismail seorang pendakwah lah pastinya di Sungai Buloh sana. Sebab tu dia boleh baca hati dai hadari kan. Dia synchronize kan. Sebab dai hadari nak tanya tentang apa kerja Nabi Zakaria, Tuan Haji Ismail dah tolong sampaikan. Jadi nak bagi tahu pada kita bahawa nabi-nabi terdahulu itulah bentuknya dan itulah yang disempurnakan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan hanya berdakwah dengan tutur kata, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan seluruh kelakuan, tingkah laku dan kepribadian dia. Satu lagi Ustaz, daripada apa yang dibicarakan tadi, disebutkan tadi oleh Haji Ismail itu, saya nak mengajak para penonton supaya kita fikirkan, sebenarnya seorang pendakwah, seorang yang nak menyampaikan kebaikan, tidaklah semestinya orang yang sentiasa 24 jam berada di masjid ataupun surau. Akan tetapi kalau kita lihat kepribadian ataupun siapakah Nabi Zakaria berdasarkan hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana Nabi SAW menyatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mafhumnya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Jadi Ustaz, maksudnya dalam satu-satu tugasan dakwah sebenarnya tidaklah dihadkan, akan tetapi bahkan kebolehan-kebolehan lain itu tidak menghadkan seorang pendakwah itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, sebab kewajipan ini dia berlapis-lapis. Ya, bila kita hidup di atas muka bumi, kita sebenarnya, kenapa Allah kata aku menanya amanah kepada bumi, kepada bukit, gunung, dan manusia mengambil amanah. Sebab bila kita lahir, kita memikul amanah. Lahir saja kita dah menjadi seorang anak, ada amanah pada mak dan ayah kita. Kita makin besar, amanah kita makin besar, makin besar. Dan dalam konteks Nabi, amanahnya adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam konteks dia sebagai manusia, amanah Allah pada dia sebagai manusia adalah mencari rezeki yang halal. Ini disebut oleh Nabi SAW, talabul halal faridatun minal faraid. Mencari yang halal itu adalah fardu daripada kefarduan-kefarduan. Maknanya kalau kita mendapati bahawa Nabi Allah Daud, Nabi ceritakan bahawa mencari rezeki dengan tangannya sendiri, maka Nabi Allah Zakaria mencari rezeki dengan tangannya sendiri, maka mencari rezeki tersebut adalah daerah tanggungjawab dia. Dan ini sama antara kita dan Nabi-Nabi, kerana kita adalah manusia yang lahir untuk memikul amanah. Dan amanah itu adalah amanah yang paling asas, adalah amanah mencari rezeki yang halal. Jadi kalau gitu, Masya Allah, tak kiralah apa kerja Nabi itu, tak kira apa pun, tetapi yang kita tahu bahawa mesejnya adalah mencari yang halal, dan berkat itu datang daripada sumber tangan sendiri. Jadi kalau kita bekerja dengan tangan kita sendiri, yang peluh kita sendiri, maka keberkatannya lebih berganda. Sebab bila Nabi nak sebut tentang perkara ini, Nabi refer kepada seorang raja yang empayanya sangat besar. Siapa kalau bukan Nabi Allah Daud. Tetapi dia tetap mengambil rezeki untuk diri dia dengan kerja daripada tangan dia sendiri. Janganlah fitnah atas agama, menolak kerja, menolak usaha untuk cari nafkah kerana berdakwah. Tidak, itu bukan cara Islam, bukan cara para Nabi dan Rasul. Baiklah Ustaz, Haji Tukinon dari Skudai Johor ada soalan nak ditanyakan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai. Terima kasih. Haji. Khabar baik. Raya ni kita minta baik raya. Amin. Itulah. Tempat yang ada ni hilangkan sekali lah, senang. InsyaAllah. Raya di Johor okey ke Haji? Alhamdulillah. Nak ceria lah pasal 2 tahun kita bergurau. Betul lah. Raya kali ni raya terkejut sikit. Betul lah. Cuma sini pun terkejut. Tapi ini soalnya. Silakan soalan Haji. Kita tahu Ustaz dan Dai, banyak Nabi-Nabi dikurniakan mukjizat. Contohnya Nabi Muhammad boleh belah bulan, Nabi Daud boleh lebuhkan besi. Jadi saya kita Ustaz sikit penjelasan. Nabi Zakaria ni ada tak keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi yang menyebabkan diri Nabi termasyhur? Itu saja soalannya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cantik juga Ustaz. Kalau kita lihat keistimewaan dan juga keunikan setiap para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza-beza. Nabi Musa boleh membelah lautnya. Kemudian Nabi-Nabi lain pun turut ada keistimewaan sendiri. Nabi Zakaria ni apa pula mukjizat dan keistimewaan
keistimewaannya Ustaz? Baik, saya kira Da'i Hadari saya nak jawab sekarang ke nanti? Mungkin boleh juga, tapi kejap je lagi lah. Mungkin selepas ini kalau nak tahu keistimewaan dan juga mukjizat Nabi Zakaria ni, sebentar sahaja lagi. Aduh, kenapa pula ada yang marah saya tu? Kenapa potong kat sini? Sabar tuan-tuan puan-puan. Nantikan selepas ini jawapannya, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, Alhamdulillah pada pagi yang indah ini kita semua bersatu. Dari utara ke selatan, timur ke barat. Kita bersatu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini sambil-sambil nak meneruskan pelbagai agenda kita. Ada yang nak ke tempat kerjanya, mungkin ada yang hari ini ambil cuti sebab apa? Hari jadi anak katanya. Dan macam-macam lagi lah. Hari ini kita bicarakan, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan sirah, iaitu kita bicarakan tentang 25 Rasul. Kita fokuskan kepada kisah Nabi Zakaria alaihi salam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Cumanya kalau ada soalan nak ditanyakan para penonton sekalian, senang sahaja, mudah sahaja. Boleh hubungi kami macam Haji Tukinon tadi, Haji Ismail tadi di talian 1800 881677, ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, Haji Tukinon tadi Ustaz. Katanya apa keistimewaan Nabi Zakaria alaihissalam ataupun mukjizatnya? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, pertama sekali terima kasih Tuan Haji Tukinon ya. Ceria cara lontaran suaranya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Orang yang duk masam, duk marah orang ni, dia tak ikut sunnah Nabi ya. Sebab Nabi kata al-mukmin ya'laf wa la yu'laf, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Baik, kalau kita tengok ya Tuan Haji Tukinon, kita dapati bahawa dalam kita nak lebih dalam lah, orang kata nak lebih mesra dengan perjalanan sirah Nabi, Nabi-Nabi bukan adiwira. Tu kena kita ya. Nabi-Nabi bukan superhero. Ya, mungkin kita terbayang Nabi tu ada kelebihan ni seperti superhero. So superhero dia ada kelebihan, dan kelebihan tu ada dengan dia pada sepanjang masa. Untuk ni cerita dongeng lah. Cerita dongeng lah ya. Doctor Strange Batman macam-macam lah. Apalah. Baik. Adapun Nabi mukjizat. So bila sebut mukjizat, maksud mukjizat ialah satu benda yang Allah kurnia pada satu-satu masa kepada Nabi tersebut untuk melemahkan orang yang menghalang dia. Ya, jadi kalaulah dia boleh dengan cara upaya biasa, maka Nabi tak akan jadi macam adawira tu, akan menggunakan kekuatan dia. Betul. Maka apabila upaya itu upaya manusia, maka seorang Nabi akan tidak menggunakan mukjizat tersebut. Ini kita dapati pada Nabi Rasulullah sendiri kan. Kalau Rasulullah menggunakan semua mukjizat dia, peperangan Uhud, masya-Allah, ya, dengan sekali begini saja, ya, mungkin terbang balik jari saja boleh kan. Ya, tetapi kenapa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah? Sebab Nabi adalah ikutan. So kalaulah Nabi itu menggunakan semua mukjizat dia, so apa yang kita nak belajar? Sebab kami tak dapat mukjizat. Itu luar kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia. Hawariq al-adah disebutkan, mencari adat-adat yang ada dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum Allah membuat hukum syariat, Allah membuat hukum alam. Dalam hukum alam tersebut disebut adat, dan adat ni diikut peraturan dia. Tetapi ada benda yang mencari adat tersebut, antaranya mukjizat. Jadi kalau macam tu, bila kita mempelajari tentang Nabi, bahawa sebenarnya ajaran Nabi itulah mukjizat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kita tak rasa bahawa di rumah kita ada mukjizat paling besar sebab kita terpengaruh dengan adiwira tadi. Mungkin kita nak tengok terbelah bulan, bestnya kalau kita dapat ya. Tetapi sebenarnya kita lupa bahawa mukjizat yang terhebat tersebut adalah bersifat maknawi. Jadi kalau kita katakan kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dia mampu berhadapan dengan kaumnya, dia mampu menyampaikan mesej kepada kaumnya, maka mesej yang disampaikan itu kerana
dari Allah berupa kitab yang disambung-sambung daripada Nabi yang terdahulu, maka itulah mukjizat yang terbesar pada seorang Nabi tersebut sebenarnya. Ya? Dan apa yang terkandung dalam kitab yang disampaikan itu juga adalah melemahkan musuh-musuh agama itu sendiri. Betul. Allahu Akbar. Baik Ustaz, saya nak tanya soalan ni berkaitan dengan Maryam. Tadi Ustaz ada sebut bagaimana hubung kait Maryam anak kepada Imran, dan juga Imran itu ada hubung kaitnya juga dengan Nabi Zakaria. Disebutkan dalam satu kitab sirah yang saya bacakan semalam, malam tadi tuan-tuan puan saya baca ya, diceritakan Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan isterinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan sebagai anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Antara bentuk kasih sayang tersebut ialah dibinakan oleh Nabi Zakaria akan sebuah tempat ibadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis. Mengapa Nabi Zakaria begitu lemah lembut dan begitu mengasihi Maryam, Ustaz? Baik. Pertama sekali kita tahu bahawa antara yang kita kena paut dalam pemikiran kita adalah bila sebut Bani Israel dan kemudian Nabi-Nabi mereka itu mereka ada rumah-rumah ibadah. Ya, rumah-rumah ibadah ini dia bukan sekadar orang kata ada untuk datang orang sekali-sekala. Tetapi ada penjaganya dan ada dia punya ritual-ritualnya. Maka di sanalah datangnya peranan ataupun kita lebih memahami ketika ramainya mereka-mereka yang merupakan ahli ibadah. Kalau zaman Nabi ialah golongan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah yang memang bergile-gile tak pernah meninggalkan masjid, ya. Dan kalau kita tengok kepada zaman Bani Israel, maka mereka-mereka yang terdiri daripada kahin yang kita katakan merupakan pendeta-pendeta lah, kita kata dalam istilah yang paling dekat dengan kita untuk kita terjemahkan, maka pendeta-pendeta ini sentiasa duduknya di haikal ataupun di tempat ibadat tersebut itu. Ya. Dan ketua mereka adalah Imran. Dan Imran ni ketua kepada semua pendeta-pendeta di zaman dia. Termasuk di bawah tu adalah Nabi Allah Zakaria. So Nabi Zakaria ketika itu adalah merupakan termasuk juga adalah bersama dengan pendeta-pendeta yang lain. Dan ketika lahirnya Siti Maryam dan kemudian dia menjadi yatimah. Ya, kenapa? Sebab kemudian tidak lama meninggalnya Imran. Jadi kita dapat bayangkan bahawa siapa lagi yang lebih rapat untuk menjaga Siti Maryam sebagai seorang lelaki melainkan Nabi Allah Zakaria. Walaupun pada ketika itu dalam Al-Quran menceritakan berlumba-lumbanya para pendeta ni nak mengambil kelebihan menjaga seorang anak kepada yang paling soleh di kalangan mereka, maka Nabi Allah Zakaria yang dipilih oleh Allah dan diterima oleh mereka semua untuk menjaga Siti Maryam. Ya, Siti Maryam. Jadi di sana kita dapati bahawa dengan sebab kesantunan itulah, ya, dan Nabi yang kita katakan akhlak yang sangat mulia sebentar tadi menggunakan seluruh kasih sayang dia, dan kita pun tahu pada masa itu dia tidak lagi dikurniakan dengan anak pun. Jadi itu sudah cukup untuk kita memahami seorang lelaki, seorang suami yang mengharapkan dan berdoa pada setiap malam kepada Allah agar diberikan zuriat, maka sekarang ada seorang anak kepada kedua pendeta yang dia kena jaga, maka tidak hairan, dan juga itu merupakan, kalau kita tengok tadi, merupakan anak saudaranya, maka tidak hairanlah pada ketika itu soalan tadi, ya, kasih sayang, kelembutan itu tumpah sepenuhnya kepada Siti Maryam. Walaupun anak saudaranya. Allahu Akbar. Itulah begitu kasih dan sayangnya. Dan saya yakin ada juga soalan yang tuan-tuan puan-puan nak tanyakan berkaitan dengan situasi ini. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu yang mengharapkan, suami isteri yang mengharapkan anak, akan tetapi masih lagi belum kunjung tiba. Dan insya-Allah juga mungkin motivasi pada pagi ini kita boleh dapatkan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Baiklah Ustaz, alang-alang Ustaz sebut bagaimana situasi yang dihadapi oleh Zakaria, Nabi Allah Zakaria, iaitu tidak mempunyai anak. Ada soalan yang cantik daripada Nur Dahlia Biru di Facebook ni. Katanya, beliau ada dua soalan. Yang pertama, apakah kelebihan dan keistimewaan Nabi Zakaria alaihissalam selain beliau tidak berputus asa untuk mendapatkan seorang zuriat bagi menggantikan kepimpinan selepas kewafatan beliau? Mungkin Ustaz boleh ceritakan situasi tersebut. Yang kedua, berapakah usia ataupun umur Nabi Zakaria alaihissalam dan isteri ketika mendapat khabar daripada malaikat Jibril bahawa baginda akan mendapat seorang anak yang namanya Yahya?
apakah ataupun bagaimanakah reaksi Nabi Zakaria ketika itu? Mungkin adakah ini juga, ayat ini juga yang terkandung dalam menceritakan kisah Nabi Zakaria akan dikhabarkan akan mendapat anak ini bagus diamalkan oleh pasangan suami isteri yang ingin mendapatkan zuriat? Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah panjang soalan Nur Dahlia Biru ni kan. Tapi tak apalah, saya harap 3 dalam 1 tu Ustaz. 3 dalam 1 ya. Saya harap Dai Hadari bantu saya Boleh, untuk mengingatkan apa soalan tu nanti kan. Baik, kelebihan Nabi Allah Zakaria tadi kita dah katakan bahawa daripada segala pendeta bahawa dia adalah seorang rasul. Maknanya rasul adalah seorang yang pertama sekali dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya berbeza dengan pendeta-pendeta yang lain yang hanya mempraktikkan apa yang ada dalam kitab-kitab dan amalan. Adapun Nabi dia mendapat langsung khabar dari Allah, naba, ya, berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia rasul, maknanya dia itu bertanggungjawab menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak tanya keistimewaan berbanding dengan semua pendeta-pendeta ataupun mungkin anak-anak buah Imran yang lain, maka tentulah di situ kita dapati keistimewaan yang khusus ada kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kemudian baik, dalam konteks Nabi Zakaria yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat menonjol Allah cerita tentang Nabi Zakaria ni sebenarnya adalah tentang pengharapan seorang suami untuk menjadi seorang ayah. Itu digambarkan oleh Allah dalam banyak ayat, ya, dalam beberapa ayat kita kata, ya, sebab dalam Quran 7 atau 8 ayat menceritakan tentang Nabi Allah Zakaria secara khusus, dan apa yang Allah spesifikkan adalah tentang pengharapan seorang yang memohon agar diberikan kepadanya zuriat. Ya, kita dengar ayat, bahkan tadi masa rehat sebentar dikeluarkan doa Nabi Allah Zakaria, elok catat dan kita sama-sama membacanya sebab supaya saya tak terlupa. Mungkin orang beranggapan bahawa itu doa bagus untuk kita nak dapat zuriat. Saya nak tambahkan sikit lagi. Termasuk orang yang dapat zuriat, sebab zuriat yang diminta oleh Nabi Allah Zakaria adalah zuriyatan tayyibatan. Zuriat yang baik. Zuriat yang baik. Jadi kalau zuriat yang baik, bukan hanya orang tak ada zuriat yang minta untuk diberi zuriat, tetapi kita yang telah punya zuriat, kita kena minta dan baca doa tersebut. Sebab kita nak zuriat kita bukan hanya ada memenuh bumi, tetapi kita nak anak kita adalah tayyibatan, yang disebutkan sebagai yang sangat istimewa kepada Nabi Allah Yahya tersebut. Dan kita harap pagi ni kita bercakap-cakap ni, tumpahlah keberkatan tu pada anak dan zuriat kita, insya-Allah kan. Jadi kalau macam tu, memang doa yang contohnya doa yang kalau saya contohnya daripada surah Ali Imran, ya, yang menyebutkan Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan, ya, disebutkan tentang zuriat yang tayyibah, ya. Jadi kalau macam tu bukan hanya mustajab bagi orang yang nak zuriat, tapi juga mustajab dibaca bagi mereka yang nak zuriat itu adalah zuriat yang baik. Jadi insya-Allah saya kira kena kita lazimkan, sebab Allah tekankan benda tersebut, dan bila Allah tekankan dia mesti rasa dalam hati kita. Baik, itu dia. Bukan sekadar macam Ustaz sebut tadi, bukan sekadar ada dan memenuh bumi. Ramai benua nak tu, target tu, tapi sebenarnya bukan kita lihat pada kuantiti tapi kualiti anak tersebut. Baiklah Ustaz, soalan kedua dan jawapan yang berkaitan dengan umur ketika mendapat perkabaran, kemudian reaksi Nabi Zakaria dan isteri, serta bagaimana ayat itu bolehkah dijadikan doa. Sebentar saja lagi Ustaz, ya, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, kita akan kembali lagi selepas ini. Banyak lagi kita akan bicarakan dalam topik kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, pagi yang sangat indah dan saya sendiri secara peribadi rasa seronok kerana dapat bersama dengan kalian semua para penonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan dikabarkan ada juga yang menonton kami dari luar Malaysia tahu. Ada sahabat-sahabat dari Indonesia. Terima kasih ya. Ada ke? Kalau ada boleh komen, terutamanya bagi mereka yang menonton di Facebook rasmi kami. Ada juga sahabat-sahabat kita dari Singapura pun ada. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus jadikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan hari ini kita dapatkan manfaat berkaitan dengan topik sirah, iaitu kisah 25 Rasul. Kita fokuskan kepada kisah Nabi Zakaria alaihissalam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah Ustaz, soalan Nur Dahlia yang kedua tadi. Katanya, bagaimana ketika dapat perkabaran itu bagaimana Nabi Zakaria dan isteri akan mendapat anak ketika umurnya itu berapa yang dikatakan senja tu. Seterusnya, bagaimana reaksi ketika itu? Yalah, maklumlah dari dulu punyalah mengharapkan anak kan. Jadi bagaimana reaksi tersebut dan adakah ayat yang diceritakan dalam Al-Quran ini boleh dijadikan kita sebagai doa yang kita amalkan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi Nur Dahlia Biruen. Baik, berapa umur secara tepat sebenarnya mufassir pun khilaf. Ya, ada kata 70-an, ada kata 90-an, bahkan ada kata 100. Tetapi maknanya kesimpulannya adalah tua pada kelaziman. Ya, sebab kadang-kadang kalau zaman dulu 70 tu masih muda lagi sebab mereka umur panjang-panjang kan. Betul. Jadi sama ada 70 atau 90 ataupun 100. Mesejnya adalah bahawa pada usia pada seorang lelaki yang dianggap mustahil pada adat untuk mempunyai zuriat. Jadi itulah umur yang sesuai kalau kita nak catatkan. Dan apatah lagi Allah gambarkan bicaranya pada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa mraati aqir. Ya, isterinya sebelum lagi juga tua bersama dengan dia, dulu adalah seorang wanita yang disahkan sebagai seorang yang kita kata apa bahasa manisnya? Tidak mampu melahirkan anak. Tidak mampu melahirkan anak. Ya, tidak mampu melahirkan anak. Rahim yang tidak mampu melahirkan anak. Aqir. Jadi itulah yang apabila Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita tengok ya, inilah berkat jaga anak orang kata orang kata tips nak dapat anak ni bagi mereka yang belum ada anak. Tapi kita yang ada anak, jaga anak orang juga bagus. Maksudnya memberi santun pada anak orang sebab sebab kita nak anak yang tayyib. Ya, zuriyatan tayyibatan sebentar tadi kan. Kerana dengan sebab berkat dia menjaga dengan penuh kasih sayang kepada Siti Maryam pada ketika itu. Dan Allah gambarkan ini dengan jelas ya, betapa setiap kali kullama maknanya setiap kali. Bukannya sekali-sekala, bukan kadang-kadang. Tetapi setiap kali dia masuk, dia mendapati bahawa telah tersedia hidangan yang dia sendiri seorang yang menyediakan hidangan. Tetapi telah terada hidangan dan Allah gambarkan hidangan di situ adalah hidangan yang pelik. Kenapa? Sebab dia tidak mengikut musim. Maknanya makanan yang tersedia tersebut secara lazimnya Allah tak perlu cerita pun. Kalaulah musim sejuk, ada makanan musim sejuk Allah boleh sediakan. Betul. Bila musim panas, ada makanan buah-buahan musim panas. Tetapi Allah ceritakan secara bersilang. Maknanya kullama, setiap kali dia masuk, Nabi Zakaria mendapati bahawa di sana adanya di musim sejuk buah-buahan yang tak ada pada musim sejuk, tetapi buah-buahan itu adalah musim panas. Kan? Jadi maknanya bukanlah satu benda yang boleh Siti Maryam mereka ya order mungkin apa tu dalam istilah kita kan, dalam istilah kita hari ini boleh order Grab kan, kemudian datang kan. Tidak mustahil kerana tidak ada buah itu pada masa itu. Kita pun di sini kalau bukan musim buah durian kan, kita tak dapat makan buah durian sebab dia ada musim dia kan. Betul. Jadi cuba bayang, itu keadaannya. Tetapi keadaan itu kata ulama, dia memberi inspirasi kepada Nabi Allah Zakaria. Allah cerita benda tersebut untuk memberi kisah bahawa kalaulah benda yang luar biasa boleh berlaku pada buah-buahan, masa mungkin bagi aku untuk hanya minta seorang anak itu susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia punya cerita dia tu adalah cerita tentang buah lain musim, tetapi dia punya moral yang diambil oleh Nabi Zakaria adalah makin kuat untuknya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi Allah itu boleh sahaja
maknanya di luar musim, maksudnya akhir, tetapi boleh menjadi seorang hamil, ya, seorang yang syaikhan ajuz, mungkin seperti syabun sahih, seperti seorang pemuda, sebab dia silang. Dia silang keadaannya. Sama saja macam buah yang bersilang tadi. Betul. Maka dengan sebab itulah dia berdoa pada Allah. Dan kata mufassir, kerana itulah Allah ceritakan dengan detail supaya kita faham tentang perkara tersebut. Namun, sebab Nodalia tanya lagi juga, bahawa reaksinya bagaimana? Maka reaksi tatkala dia sedang solat di waktu malam. Jadi rupanya nak dapat anak yang baik ini, zuriat yang baik ini, maknanya Masya Allah, seorang itu kena macam Nabi Allah Zakaria. Datangnya khabar tersebut, ya, bukan ketika sedang lepak-lepak, main game, dapat berita, tak. Tetapi ketika dia mendirikan solatnya di mihrabnya, dan pada saat tersebut datangnya malaikat Jibril untuk beritahu bahawa Allah memberikan rezeki kepadanya anak yang namanya zuriat, nama Yahya dan segala macam. Dan pada saat tersebut, seperti kebiasaan manusia, tentulah menyebut kepada Allah ketaajuban. Ketaajuban, ya. Sebab kalau taajub seorang manusia itu sebenarnya tanda syukur dia. Ya, kalau kita biasalah. Jadi maknanya tak tunjukkan kesyukuran. Jadi bila dia menunjukkan ketaajuban dia, taajubnya walaupun dia dah berdoa dan dia faham tentang cross tadi, bersilang tadi, bersilang buah tadi dan bersilang bagi dia tadi, maka pada ketika itu menunjukkan bahawa betapa dia bersyukur pada Allah. Dan tentulah pada saat tersebut ada dua perasaan reaksinya, satu taajub, yang kedua perasaan penuh rasa gembira kerana dia diberikan busyra oleh Allah dengan zuriat tersebut. Sebab bukan hanya kamu, ya, macam mungkin dalam istilah hari ini apa tu, baca bacaan mengandung tu kan? Itu saja busyra dia dah telah disenaraikan apakan busyra tersebut oleh malaikat Jibril. Berapa line kat situ, ya? Kalau kita hari ini mungkin busyranya, berita gembiranya berapa line saja. Tetapi bagi Nabi Allah Zakaria disebut apa yang bakal jadi pada anak tersebut. Maknanya, ya Allah, aku minta zurriyatan tayyibatan. Sekarang Jibril datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk beritahu bahawa apa yang kamu minta, kamu dapat lebih daripada apa yang kamu minta. Itulah Allah dengan kita. Bahkan perkabaran gembira itu turut disertakan nama yang istimewa, yang khusus untuk anak Nabi Zakaria. Adakah doa ayat tersebut, ayat surah Ali Imran ayat 38 ni Ustaz, boleh dijadikan doa juga daripada kita semua? Ya, tadi saya dah sebutkan bahawa tentang doa tersebut, dia maksur. Maksur ni maknanya Allah meletaknya dalam Al-Quran bukan untuk kosong dan sia-sia, pastinya untuk kita sama mengambil faedah daripadanya. Cuma macam saya katakan tadi, jangan hanya minta zuriat, tetapi mintalah zurriyatan tayyibatan. InsyaAllah innaka sami'ud doa. Kerana Allah itu mendengar bagi doa-doa yang dipinta oleh kita. Yakin insyaAllah. Sebab doa ni bila kita minta dari, maknanya kita kena tahu bahawa yang pertama Allah itu sami', yang kedua Allah itu alim. Ya, sami' maknanya aku cakap Allah mesti dengar. Aku minta Allah mesti dengar. Dan alim, Allah lebih tahu bagaimana nak menentukan cara bagaimana. Bukan kita lebih tahu. Kadang-kadang kita tahu Allah dengar, tapi kita rasa Allah kau kena bagi macam ni, banyak ni. Sedangkan Allah itu alim, lebih tahu berbanding kita. Allahu Akbar. Dan usia tidak diceritakan secara spesifik, Ustaz, ya. Dan ada khilaf lah dalam kalangan ulama. Baiklah Ustaz, saya suka nak mengajak para penonton yang menonton ketika ini, yang saya yakin mungkin masih menantikan kelahiran anak ataupun mengharapkan anak itu. Raya baru ni pun risau, kod-kod balik kampung ada yang bertanyakan bila nak dapat anaknya. Tapi itulah soalan yang sebenarnya walaupun kadang-kadang ditanyakan dengan gurauan, tapi boleh menusuk kalbu, Ustaz, ya. Jadi Ustaz, adakah kisah ini, kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang subhanallah tidak putus asa, terus berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan ini, membuktikan doa itu adalah senjata ampuh dalam hajat murni kita, termasuk mahukan zuriat ataupun anak itu sendiri. Komen Ustaz. Ya, kita tahu bahawa bila kita hidup di atas muka bumi, Allah beri kita senjata. Antara senjata paling ampuh untuk kita orang beriman adalah doa. Jadi sebab tu jangan pernah kita letak ke tepi senjata tersebut, sebab setiap saat kita akan berperang dengan keadaan. Jadi sebab tu apatah lagi sebab kalau kita tengok dalam surah Kahfi, dalam surah Yasin, ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita tentang hidup, ya, Allah cerita tentang sucinya Allah daripada zuriat. Sebab naluri setiap yang hidup, ya, naluri setiap yang hidup, bukan sekadar manusia, hatta apa saja yang hidup termasuk tumbuh-tumbuhan, dia ada fitrah.
dan fitrahnya adalah memastikan ada zuriat, kelangsungan legasi. Sebab itulah setiap pohon sejak daripada zaman dulu sampai sekarang masih ada, sebab mereka berjalan di atas fitrah tersebut. Jadi kerana itu kalau kita nakkan zuriat, itu adalah satu yang memang sangat normal, dan agak adalah tidak normal kalau seorang itu tidak mahukan zuriat, kerana dia adalah fitrah setiap benda yang hidup. Namun ya, kita tahu bahawa ketetapan Allah itu lebih tahu tentang apa yang terbaik buat diri kita, ya. Dan sebab itu pada saya memang perkara tersebut, antara benda the don'ts dalam perhubungan adalah bertanya ini dan ini, yang macam Da'i Hadari kata di kampung suka orang, kan. Tetapi sebenarnya bagi kita persiapkan diri, sebab nabi-nabi terdahulu ya pun juga berhadapan dengan suasana yang sama. Mungkin soalan yang sama masalah juga kita adalah masalah nabi. Jadi kita punya level, masya-Allah, orang kata ada level berbanding orang yang bertanya. Orang bertanya baru level orang bawahan saja. So yang menjawab soalan itu adalah level Nabi. Jadi sebab tu kena sabar macam sabar Nabi. InsyaAllah Allah berikan kepada mereka zurriyatan tayyibatan, insyaAllah. Jangan tinggalkan senjata itu, iaitu doa, ya, ad-du'a silahul mukmin. Baiklah Ustaz, kita nak rehat lagi sekali lagi, yang mana kita akan beri laluan kepada berita insya-Allah selepas ini, dan sambungannya para penonton sekalian kita akan berhenti, kita tamatkan di TV3 dan sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Jadi terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hakikatnya kami terus berdiri di sini, teguh berdiri di sini, memberikan manfaat, berkongsi ilmu dengan anda semua kerana tontonan dan juga sokongan anda semua kepada kami. Dan terima kasih sekali lagi. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita dapatkan manfaat, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan sirah kisah 25 Rasul, iaitu kisah Nabi Zakaria alaihi salam bersama dengan guru kita semua Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah para penonton sekalian, masih lagi kami alu-alukan kalau ada soalan yang ditanyakan, insya-Allah untuk separuh masa kedua. Kalau bola sepak mentah-mentahlah semalam menang kan. Kalau separuh masa kedua ni pun ada juga ruang dan peluang untuk anda tanyakan soalan, insya-Allah. Baiklah Ustaz, tadi kita dapatkan perincian berkaitan bagaimana Nabi Allah Zakaria alaihi salam begitu mengharapkan anak, kemudian dikurniakan anak dalam usianya yang lanjut, dan alhamdulillah Allah itu maha memakbul doa hamba-hambanya. Cumanya Ustaz, mungkin kita nak alu-alukan soalan ni juga daripada Pak Suli di Facebook ni. Katanya dalam sirah ada menyatakan yang Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam hidup dalam zaman yang sama lebih kurang, cuma selang beberapa tahun. Bolehkah Ustaz terangkan serba ringkas tentangnya dan bagaimana peranan setiap nabi ini bertiga? Kemudian adakah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang kafir ketika itu dan merancang komplot untuk membunuhnya? Apakah tujuan mereka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Suli Ramli, ya, Pak Suli. Ya, kalau kita tengok bahawa tadi kita pun dah sebutkan bahawa Nabi Allah Zakaria, anaknya Nabi Allah Yahya, Nabi Isa, dia duduk pada zaman yang sama, ya, zaman yang sama, dan kita dah kronologikan dia dengan Bani Israel daripada nabi-nabi sebelum daripada mereka. Dan Nabi Isa, kalau Nabi Isa itu adalah Nabi akhir yang Allah turunkan bagi Bani Israel, maknanya Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria dalam zaman yang sama, dan kita gambarkan juga sebentar tadi, ya, Da'i Hadari, bahawa kerosakan yang berlaku sangat dahsyat di kalangan Bani Israel, dan sehingga dikatakan bahawa Nabi Allah Yahya terlebih dahulu terbunuh, ya, dalam bentuk syahid seorang rasul, ya, hanya kerana dia menceritakan sesuatu kebenaran yang ada dalam kitab Taurat dalam bentuk syariat, ya. Apakah syariatnya?
bahawa tentang hukum perkahwinan, ya, kerana raja pada ketika itu berkenan kepada anaknya sendiri, ya, dan pada ketika itu dia ingin berkahwin dan kedua-duanya bersetuju, ya. Dalam gitulah kisahnya yang digambarkan kalau kita tengok dalam kisah Al-Anbiya, dan begitu juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah dalam Ibn Kathir, menceritakan kisah bagaimana kerosakan sampai ke tahap itu. Dan dalam ramai orang, maka kerana Allah berikan kelebihan kepada Nabi Yahya, ya, sebab Nabi Yahya Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi sendiri pun memuji tentang Nabi Yahya dan kehebatannya. Jadi kerana itulah di antara kehebatan Nabi Allah Yahya adalah dia sendiri yang paling lantang untuk menegur kerosakan itu. Sebab dia tahu bahawa kalau kerosakan itu berlampauan dan tidak ada orang yang menegur, bahawa seluruh negeri akan mendapat bala pada ketika itu. Maka tampillah dia untuk dia menegur perbuatan raja tersebut, dan dengan sebab itu kalau kita ringkaskan sajalah, kita ringkaskan sebab itu kisah Nabi Allah Yahya, bahawa kemudian dia telah diperintah untuk dibunuh oleh raja tersebut, dan berlakulah pembunuhan ataupun syahid kepada seorang Nabi. Dan kemudian lantas tak lama selepas itu juga, dalam tempoh yang tak lama, maka berlaku juga perkara yang sama kepada Nabi Allah Zakaria, ya, Nabi Allah Zakaria, dalam fasa masa yang sama. Dan ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran secara umum tentang sifat Bani Israel yang waqatlahumul anbiya bighairi haqq, ya, yang mana orang Bani Israel itu kalau tak ngam dengan dia, bukan sekadar orang biasa, hatta mereka tahu itu Nabi dan mereka akui kenabian seseorang itu, mereka membunuhnya. Jadi cuma bagi seorang Rasul, ya, bagi seorang Nabi dan bagi seorang pejuang, bahawa kematian tidak ada yang lebih mulia melainkan saat dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah, dalam darjat yang paling tinggi, dalam bentuk kematian yang paling tinggi. Maka kan itu mungkin kita mendengarnya dalam keadaan ngilu dan ngeri, tetapi bagi mereka itulah dambaan dan impian mereka. Bahkan dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kaitkan Nabi dengan racun dalam perang Khaybar, Nabi juga termasuk dalam golongan nabi-nabi yang mati secara syahid, ya, kerana kemuliaan kematian itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tak semua nabi mendapat kelebihan itu, dan kelebihan itu ada pada Nabi Allah Zakaria yang kita bincangkan pagi ini. Saya suka kaitkan dengan situasi semasa Ustaz. Tadi Ustaz sebut bagaimana Nabi Yahya yang begitu lantang menegur penguasa yang nak bernikah dengan anak sendiri. Jadi untuk melihat dari sudut semasa masyarakat sekarang, tidak mustahil akan ada mereka yang menegur orang lain, walaupun bukanlah kategori sebagai seorang asatizah ataupun ustaz, tetapi keinginan untuk menegur itu ada, untuk menegur ke arah kebaikan. Tetapi sudah menjadi resam Ustaz, apabila menegur ke arah kebaikan ini akan menjadi satu perkara yang sangat tidak disenangi, bahkan sangat dibenci oleh golongan yang ditegur. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah cabaran ini kalau tidak diambil, tidak diterima dengan hati yang redha, ia akan menyebabkan kerosakan lebih teruk berlaku. Jadi bagaimana kekuatan yang perlu ada pada seorang yang nak menegur itu? Sebab itulah kan Allah pun sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah ingat, kerana peringatan itu akan dihargai kerana dia berguna bagi orang beriman. Maknanya kita tahu bahawa saat kita melakukan manusia melakukan amrun ma'ruf nahyun anil munkar, ia akan merasai bahawa benda tersebut berguna. Terima kasih tegur saya, ya kan? Sepatutnya ya, sepatutnya adalah golongan-golongan orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kalaulah golongan orang-orang yang benar beriman, sebab tu Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang Al-Quran itu sendiri menyatakan bahawa Al-Quran itu sendiri yang merupakan sumber teguran. Allah menyatakan bahawa hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan dalam ayat lain Allah kata hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Tetapi untuk yang menerima dan menunggu Al-Quran adalah muttaqin. Dan golongan an-nas yang lain Allah cerita dalam surah Yasin, betapa mereka itu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itu sama ada kamu memberi teguran atau tidak memberi teguran,
la yu'minun. Ya, cuma di sana kalau kita tengok sangat dalam cara Allah menceritakan kepada para dai, sebab soalan itu daripada dai Hadari tadi kan. Maknanya kita sebagai dai ni kan, maksudnya tak kira asatizah tak asatizah ya, sebab tanggungjawab agama yang kita pikul adalah untuk kita sama-sama amrun ma'ruf nahyun anil munkar. Maka pada saat tersebut Allah menyebutkan bahawa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah menggunakan perkataan fi'il, verb. Mereka sekarang tidak beriman. Apa memberi positif kepada seorang dai? Sekarang mereka tak beriman. Masa depan. Siapa mereka sekarang? Sayyidina Umar Al-Khattab. La yu'minun, sekarang tak beriman. Allah tak kata mereka itu kafirun ya, sebab mereka Allah tak gunakan kalimah gha. Ada ayat lain Allah gunakan, sebab dalam bahasa Arab antara nouns dan verb, isim dan fi'il, isim lebih kukuh berbanding fi'il, sebab fi'il boleh berubah. So bila Allah gunakan, sebab tu sepatutnya kalau kita dengar ayat itu kan, sawaun alaihim Muhammad, sama je engkau tegur tak tegur mereka tak beriman. Kalau kita mengambil kesimpulan tak payah tegur. Kita melabelkan terus minimal kafir, tak boleh tak payah tegur kan. Tak beriman kan. Sedangkan ayat tersebut menjadikan Nabi lebih berdakwah, sebab sekarang mereka tak beriman, tetapi kalau kamu menegur mereka, mereka akan jadi orang yang beriman ya. Jadi supaya cuma Allah sebut kenapa mereka jadi sekarang tidak beriman, maka Allah sebut dalam bentuk namanya adalah ghafilun ya. Mereka tu ghafil saja. Ghafil ni maknanya orang yang lalok, lalai, lali. Maka kamu kena kejutkan dia. Jadi kerja kita adalah mengejutkan mereka, insya-Allah ya. Cuma dia adalah, dia orang kata apa, dia collateral damage itu berlaku lah ya, akan berlaku lah kita kata perkara tersebut, dia marah, dia benci dan segala macam. Tetapi itulah asam garam yang kita katakan. Kerana nak ampun dosa pendakwah tu sendiri, sebab pendakwah lebih banyak dosa kadang-kadang. Maka marah orang itulah penghapusan untuk dia yang sepatutnya, yang sebenar-benarnya sebenarnya. Nak bawa kepada kebaikan bukanlah sentiasa dihamparkan dengan kapet merah, para penonton sekalian. Baiklah Ustaz, banyak lagi yang kita akan bincangkan, termasuklah kita berbalik kepada kisah Nabi Zakaria ini. Cumanya sebentar saja lagi Ustaz ya. Jadi para penonton sekalian, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza. Bahkan kami tampilkan juga ilmuwan yang berbeza latar belakang. Tapi para penonton sekalian, tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman dan juga berkongsi ilmu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Contoh macam hari ini, pagi ini kita bicarakan tentang kisah 25 Rasul, kisah Nabi Zakaria alaihissalam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah Ustaz, nampaknya di blok yang terakhir ni ada satu soalan yang mungkin ramai kena ambil tahu juga berdasarkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Imran Syakir di Facebook katanya, macam mana ataupun bagaimanakah ketidakpuasan seseorang dalam mematuhi syariat seperti yang terdapat dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam, iaitu kaum Bani Israel yang telah didakwahkan oleh Nabi Zakaria. Seterusnya, apakah pula kepentingan seseorang dalam mematuhi syariat dan suruhan Allah dan tidak sesuka hati membunuh kerana ikut nafsu sendiri? Macam mana penerimaan dakwah itu sepatutnya kita sebagai insan yang ditegur? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Akhi Imran Syakir di atas soalan di penghujung ni kan. Tentu orang kata kalau buah-buah hujung tu alhamdulillah kena makan betul-betul lah. Sebab nak tunggu nanti lambat lagi kan. Betul. Baik, soal ketidakpuasan seseorang dalam mematuhi syariat ya. Ketidakpuasan seseorang dalam mematuhi syariat. Saya kira ini adalah lumrah ya. Sebab tu yang tadi kita bacakan tentang sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maknanya manusia ni ketika dia mendengar sesuatu yang baharu, biasanya mereka mengambil pendekatan menolak terlebih dahulu. Tak ramai mengambil pendekatan untuk mendengar
mencerna, memproses, membuka hatinya seluas-luasnya. Ya, itu bukan manusia. Sebab manusia ni kalau ikut kajian tentang kejiwaan, dia suka mengulang benda yang sama. Walaupun benda tersebut tak elok dan buruk. Jadi bila datang sesuatu yang bercanggah dengan kebiasaan, maka fastankis. Allah gunakan kalimah dalam Al-Quran seperti kita memegang cerik yang panas. Kan, kalau kita pegang cerik yang panas, maka kita takkan letak, oh panas rupanya. Ini kena buat apa, kena tarik dah. Otomatis ya berlaku arka refleks ya. Pada ketika itu, itulah manusia. Tetapi mungkin Akhi Imran Shakir ya, kalau kita tengok baru ni cerita, saya menarik kisah Liam Neeson ya, seorang pelakon Hollywood yang cerita Taken 1, 2, 3, saya tak tahu berapa banyak Taken. Mungkin saya boleh kaitkan sini sebagai bagi satu berita positif kepada pendakwah. Sebab mak ayah pendakwah, jiran pendakwah, adik-beradik pendakwah, pemimpin pendakwah, semua orang pendakwah sebenarnya. Kita kena menjadi seorang dai ya, kita menjadi seorang dai. Dan dia kata apa, dia pengalaman dia dengan azan kan. Pengalaman ketika dia buat penggambaran di Turki, ketika laungan azan, dia kata pada pagi hari dia tekan bantal, dia kata apa punya benda tak suka betul di suara ni. Ya, dia tak suka betul. Tetapi berulang-ulang kali dia dengar, dia kata not bad. So daripada dia tak suka bertukar menjadi kepada not bad. Lepas tu dia dengar lagi dan kemudian dia kata, ni something yang special. Dan akhir dia kata apa dia? Saya tak sabar nak tunggu laungan itu bila dia sepatutnya dilaungkan. Dan dalam temuduga yang banyak, dia berkata, dalam keadaan dia bercakap, dia kata mungkin Islam adalah answer. Mungkin Islamlah jawapan, dia katakan. Jadi Akhi Imran, jadi kalau kita berhadapan dengan orang menolak, itu lazim. Maka sebab itulah dalam Islam adanya dakwah ya, adanya seruan. Cuma bagaimana kita para pendakwah yang terdiri dari, sebab pendakwah ni bukan orang nampak pendakwah tu ustaz, dai kan, tetapi ayah, mak kita pendakwah ya, adik-beradik kita pendakwah, anda pemimpin, anda adalah pendakwah ya, apapun kita adalah pendakwah. Jadi kena terus-terusan untuk memberikan air yang lunak tersebut, kerana batu yang paling keras akan lekuk dengan air yang paling lunak. Jadi kerana itu yang kita kena terus lakukanlah. Saya kira ketidakpuasan itu memang berlaku, cuma reaksi. Sebab setiap aksi akan ada reaksi. Maka reaksi itu kita terima, kita tolerate untuk menerimanya. Dan mungkin tadi macam mana cara kita pula, sifat kita bagaimana apabila ditegur, macam mana kepentingan dan syariat kita ditegur melalui syariat itu. Ya, baik. Sebab apabila kita faham bahawa dalam hidup ni yang tertinggi adalah Khalik, pencipta kita, maka pada ketika itu seorang yang tahu hakikat ini, dia akan nak mendengar apakah sebenarnya yang patut kita dapat untuk diri kita. Sebab setiap benda yang Allah datangkan mesti ada kebaikan untuk diri kita. Maha suci Allah daripada mengambil faedah daripada seruan dan dakwah seseorang. Kita lakukan ibadat dan solat, bukan Allah mendapat untung, Maha suci Allah. Keuntungan tersebut lebat akan turun kepada kita, menjadi orang yang lunak, menjadi orang yang puas, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang tenang. Saya baca tentang kisah seorang ketua pendeta di Amerika ya, bagaimana dia belajar solat dan dia kata dia yakin ya, walaupun dia tak Islam lagi pada masa itu, dia yakin bahawa ritual solat itu, dia kata satu benda yang betul-betul memberikan ketenangan. Saya baca Dai Hadari kan, saya rasa cemburu. Sebab kita solat subuh tadi, kita tak merasai ketenangan itu. Kenapa? Sebab kita tak dapat nak melihat rahsia tersebut. Jadi sebenarnya kita kena terusanlah berdoa kepada Allah, minta petunjuk tadi. Sebab bila kita minta betul-betul petunjuk pada Allah, Allah bagi jalan kepada kita, Allah bagi jalan dan Allah beri rasa tersebut satu hari nanti insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya suka setiap kali perbincangan dalam Tanyalah Ustaz ini, saya nak mengajak para penonton di hujung-hujung ini untuk mengambil beberapa poin penting ataupun beberapa fakta penting yang kita dapat kongsikan dalam perkongsian kita hari ini. Kisah Nabi Zakaria yang sempat untuk saya catatkan di sini. Yang pertama kita boleh belajar iaitu bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diangkat darjatnya sebagai rasul tetap diuji dengan lambat ataupun diuji dengan lambat dapat zuriat. Jadi yang keduanya, setiap kali dakwah itu tidak sunyi daripada kebencian, penolakan, bahkan sehinggalah dibunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, ada antara kita yang apabila lambat beroleh anak, bergaduh sehingga berlaku perceraian. Ini hakiki, ini fakta para penonton sekalian. Yang keduanya, apabila
menyebarkan kebaikan, diherdik, dihina, terus berhenti menegur. Jadi Ustaz, bagaimana kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit motivasi. Baik, alhamdulillah lah, saya kira perkara itu penting untuk saya, ya, untuk kita semua penonton yang saya kasih sekalian. Kenapa? Sebab Allah menyebutkan bahawa rahmati wasi'at ala kulli syai', ya. Rahmat aku itu luas di atas setiap sesuatu, ya. Kullu amr, kulli syai'. Setiap perkara, setiap sesuatu itu mesti ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada apa yang berlaku semuanya ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buta adalah basirah kita. Mata hati kita menjadi fogging, dia ada kabus sampai kita tak nampak rahmat tersebut. Sebab Allah menyebutkan bahawa rahmatku, kata Allah, ya, ada pada setiap benda. Ya, kalau kita tengok depan mata saya pada dai hadari, ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta pada benda, pada kerusi ada rahmat Allah. Itu pandangan mata hati yang kita kena lihat. Cuma yang menutupkannya adalah daripada rahmat tersebut barulah kita nampak kebaikan-kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita, ya. Tetapi syaitan akan twistkan perkara tersebut. Jangan nampak. Nampakkan Allah tu tak bagus, Allah tu bagi kamu ujian, kamu minta tak pernah dapat, ya. Inilah dia modus operandi syaitan yang sentiasa menjadikan kita tak nampak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makin besar ladang rahmat kita, makin hilanglah ketika itu yang Allah kata la taqnatu min rahmatillah, la asu min rauhillah, ya. Maka akan hilang daripada orang beriman rasa putus asa terhadap rahmat Allah. Bila saat mata hati kita melihat pada semua benda, hatta kamera di hadapan saya, di sana ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku sesuatu perkara, ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berpesan kemudian, jangan pernah sekalipun kamu rasa putus asa dengan rahmat Allah, dan jangan kamu rasa payah untuk kamu merasai bahawa rahmat Allah itu sentiasa ada dalam hidup kita. Jadi insya-Allah inilah yang saya kira mungkin yang ada tadi, ya. Sebab melihat rahmat tersebut, kita buat kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdakwah bukan kerana orang itu salah, tetapi kerana Allah suruh kita cari pahala dan dekat dengan Allah untuk kita berdakwah kepada dia. Ya, kita berdakwah seseorang bukan kerana orang itu salah, kita berdakwah kepada dia, tetapi dengan sebab dakwah Allah sayang pada kita. Maka sebab itu kita melakukan dakwah. Maka kalau kita melihat rahmat, dari sana kita betulkan niat, maka niat itulah yang akan sampaikan kita kepada Allah. Di situlah kepuasan sebenar. Sebab berlaku juga kita tegur orang, kita kecewa, ya. Tegur sikit, kecewa banyak, kan. nak doa tak makbul, tak payah doa. Di situ ada, kalau kita dalam tafsir, kalimah taqnatu dan tayasu yang disebutkan oleh Allah against betapa rahmat Allah ada pada setiap sesuatu perkara. Jadi insya-Allah betulkan niat, betulkan niat kita, buat semua benda kerana Allah, tak pernah kita berpisah. Kata Allah, kata Nabi dalam hadis, tarfa'ain, walaupun satu kelipan mata tak boleh berpisah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang ada yang mungkin menonton ketika ini baru nak menegur isteri, kan, awak kenalah solat. Alah, macam saya tak kenal je awak tu macam mana. Diungkit pula salah silap kita yang dulu. Adab dalam adat menegur, mungkin akan ada kesusahan. Baiklah Ustaz, hari ini kita dah dapat manfaat dalam perkongsian kita berkaitan dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi pelan tindakan kita Ustaz. Pelan tindakan kita sangat penting, terutamanya apabila kita lihat dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah Nabi Zakaria ini. Ada ujian terhadap insan yang mulia, iaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi pelan tindakan kita dalam mengharungi segenap ujian kita dalam kehidupan ini, dan jadikan Allah sebagai tempat bertaut. Baik, kalau kita tengok, ya, saya rasa satulah yang kalau kita boleh buat, ya, the power of kita memberi khidmat. Kenapa dia dapat anak? Sebenarnya sebab dia khidmat kepada anak orang lain. Pada Siti Maryam. Sebenarnya Allah sedang tunggu nak bagi kita, tetapi bila kamu beri daripada kamu, kita tak akan pernah dapat kasih sayang kalau kita tidak beri kasih sayang. Kita tidak akan pernah dapat perhatian kalau kita tak pernah beri perhatian. Kita tidak pernah mendapat kekayaan kalau kita tidak beri kekayaan kita. Allah tunggu kita beri, baru Allah bagi. Itu sunnah Allah yang kita selalu langgar dan kita lupa, sebab kita nak dapat, tapi kita lupa untuk beri terlebih dahulu. Kita lupa untuk memberi, kita lupa untuk mulakan dahulu. Itu dia ajar dalam kisah ini yang paling besar. Sebab kisah Nabi Zakaria paling besar adalah tentang zuriat. Lain tu 1, 2, 3 itu agak kecil berbanding apa yang stres Allah paling utama tentang kisah Nabi Zakaria yang kita nak fahami. Dia dapat dengan dia beri terlebih dahulu. Jadi Ustaz,
sebenarnya bukan lihat kepada apa yang kita dapat, tapi dalam kehidupan ni apa yang kita boleh beri pada orang lain, Ustaz. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, itu dia perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan kisah 25 Rasul Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi mungkin Ustaz, saya nak berikan ruang yang sedikit panjang Ustaz untuk kita murnikan pagi ini dengan doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al ya Allah jam'an hadza jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini ya Allah, sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau cucurkan rahmat pada semua kami ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Berpisah kami nanti ya Allah, berpisah orang yang terjaga, terpelihara diri kami ini ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang memiliki segala ilmu dan hikmah. Campakkanlah ilmu yang bermanfaat dalam dada-dada kami ini ya Allah, dan berilah kami hikmah ya Allah, agar kami dapat menyampaikan ilmu dengan sebaik-baik yang mungkin pada anak, zuriat dan keluarga kami ya Allah, sahabat dan rakan taulan kami ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada saat yang basah dengan doa Nabi kepada umatnya, dalam kata Nabi, sesungguhnya di awal pagi umatku itu penuh dengan berkat. Ya Allah, jadikanlah setiap yang menadah tangan pada saat ini ya Allah, berkatkanlah rezekinya ya Allah, limpah ruahkanlah baginya rezeki yang dia dapat ya Allah, dan jauhkanlah daripada sebarang bala, bencana dan malapetaka ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tuliskanlah setiap nama yang menadah tangan pada saat ini kegembiraan dan kebahagiaan ya Allah, dan tuliskanlah kami sebagai daftar ahli syurga-Mu ya Allah. Dan jangan ada di kalangan kami yang tertimba bala dan bencana ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Wahai Tuhan kami, andai ada ganjaran di sisi-Mu buat amalan kami pada pagi hari ini ya Allah, jadikanlah dia hadiah terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah ini yang terbaik kami boleh berikan kepada manusia yang kami menumpang dalam rahimnya ya Allah, yang kami pernah ya Allah ketika saat anak lahirnya kami di atas muka bumi pecah dan tumpah darah, mengerang kesakitannya ya Allah. Wahai Tuhan kami, angkatlah darjat ayah dan ibu kami di dunia dan di hari akhirat. Jaga dan peliharalah mereka di alam barzah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali kerana atas doanya tadi dan juga perincian terhadap topik kita hari ini berkaitan dengan Nabi Zakaria alaihissalam. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya pada masa yang lain insyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Anas, yang mana kita nak sembang tentang topik yang sangat best, sangat dekat dengan kita, kanak-kanak ihsanilah, untuk topik akidah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari insyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, Al-Quran terdapat pelbagai kisah, termasuklah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Bukan sekadar cerita, akan tetapi apa kebaikan dan juga pengajaran yang dapat kita garap di sebaliknya. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa hadapan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.